Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, iaitu 1 hari bulan 6 2021, bersamaan dengan 20 Syawal 1442, kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hajj. Tafsir surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 8. Bermula ayat 8 sehingga ayat 14 insya-Allah. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita ada 3 kumpulan manusia di atas dunia ini, yang kafir, yang munafik, dan yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala hidupkan kita di atas iman yang benar dan mati kita di atas iman dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca beberapa ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Tengok pada terjemahan ayat 8. Wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Wala huda wala kitabim munir. Maksudnya di antara manusia yang membantah dalam perkara yang berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, yang berkait dengan tauhid kepada Allah, yang berkait dengan ketuanan dan keesaan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan semula manusia, untuk membalas segala perbuatan manusia bighairi ilmin. Itu yang pertama, tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Yang pertama Allah nafikan di sini, pembantah-pembantah itu menafikan mereka ada ilmu. Satu.
bighairi ilmin sahih. Yang kedua, wala huda, dan tidak berdasarkan keterangan daripada Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, wala kitabim munir, dan juga tidak ada kitab yang menerangi kebenaran. Mana bagi umat ini, Quran pun dia tak pakai, sunnah pun dia tak ambil. Dia bantah tanpa ilmu. Begitulah suasana keadaan yang berlaku. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat yang lepas, Allah SWT cerita kepada kita tentang bermula ayat 3. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang ayat 3. Dan di antara manusia yang membantah akan perkara-perkara yang berhubung dengan Allah bighairi ilmin. Dua-duanya bantah tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mereka mengikut menurut syaitan-syaitan yang sebati dengan kejahatan. Mana dalam ayat 3 Allah SWT sebut di situ, orang yang membantah tanpa ilmu ni ikut cara syaitan, maknanya ikut godaan. Yang kedua, dalam ayat ini Allah SWT juga sebut kepada kita bantah juga tanpa ilmu, tanpa petunjuk Nabi, dan tanpa kitab. Mana bantahan tu betul-betul dia panggil sebagai bantahan kerah kepala semata-mata. Bantahan sebagai kerah kepala semata-mata. Tengok kata di para ulama, al-muradu bil ilmi. Maksud tanpa ilmu di sini, dalam ayat ini tanpa ilmu. Dia kata al-ilmu ad-daruri. Ilmu yang daruri, yang basic. Maka bukan kata pergi mengaji tinggi-tinggi, pergi mendalami ilmu tentang ketuhanan, ilmu akidah. Tentang itu dah, pakai bantah begitu je. Biduni nazarin wastidlal, dengan tidak ada berfikir, tidak mencari dalil. Sebab apa Allah Ta'ala sebut di sini, kumpulan ini setelah dinyatakan dalil. Dalam ayat yang lepas kita telah mengatakan dalil. Berapa dalil ada? Ada 10 dalil. 7 tentang perjalanan hidup manusia. 3 tentang tumbuhan dan pokok-pokok bumi, tumbuhan dan pokok-pokok. Kemudian dibawa 5 natijah kesan daripadanya. Masih lagi nak bantah. Nak bantah pula tanpa ilmu, tanpa bukti, tanpa dalil, mencari dalil yang boleh ditengok di hadapan mata mereka. Maka itu yang dikatakan berbantah secara beljidal. Bantah dengan kerah kepala semata-mata. Bukan dengan ilmu yang sepatutnya. Baik. Yang kedua, Allah kata wala huda. Mereka juga berbantah bimujarradi ra'yihi wa hawahu, dengan semata-mata otak dia, dengan hawa nafsu dia, bighairi dalalatin sahihatin, tanpa dalil yang sahih yang memandu mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar. 2, Allah Ta'ala nafikan kumpulan pembantah ini. Kumpulan yang keduanya pakai bantah begitulah, tanpa dalil, tanpa bukti yang benar. Kemudian yang ketiga, wala kitabim munir, dan tidak berdasarkan mana-mana kitab yang menerangi kebenaran. Ay wala kitabin ilahiyyin nayyirin. Tidak ada kitab daripada Allah Azza wa Jalla yang menerangkan apa dia? Menerangkan perjalanan yang benar. Jadi bagi umat ini Al-Quran. Quran pun dia tak ikut.
keterangan daripada Nabi, daripada sunnah Nabi SAW juga tidak ikut. Apa lagi yang dia tak ikut? Kalau kata orang dulu, Taurah dengan Injil yang benar pun dia tak ikut. Mana kumpulan ini di antara kumpulan yang berat. Semua benda tak ada bukti, tidak ada dalil yang boleh mereka lakukan. Baik, para ulama tafsir berbincang tentang watak-watak di sebalik cerita-cerita yang Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita umat ini dalam Quran. Di antaranya turunnya ayat kepada An-Nadar Ibnul Haris. Ini siapa dia Nadar Ibnul Haris ini? Salah seorang daripada penyaga ataupun ketua Quraisy sekali dengan Abu Jahal lah, kan. Jadi Al-Quran ini turun kepada Abu Jahal ataupun An-Nadar bin Haris. Dalam ayat 3 mereka bantah tentang kebangkitan. Tuan-tuan kena tanda. Mana ayat ni masuk lagi dalam bab bantahan. Ayat 3 yang kita sudah lepas itu dia panggil bantah tentang Al-Ba'ts, menolak kebangkitan semula. Dia tak percaya ada kiamat, ada hidup balik, tak percaya. Maka Allah Ta'ala bawa mari 10 dalil nak menyedarkan mereka tentang kalau kamu tak percaya, tengoklah kepada diri kamu sendiri. Tengok kepada bumi dan pokok-pokok tanaman depan matamu. Itu dia panggil. Kemudian huna di sini, ayat yang ke-8 ni, ingkarun nubuwah wa nuzulil Quran. Mereka ingkar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkar lagi. Mana dia kata Quran ni bukan mari daripada Allah. Nabi pun siapa ya, Muhammad budak kampung ni lah. Ini bagi dia begitulah, kan. Sehingga dikatakan sebagai ulama tafsir kata An-Nadar bin Haris ni dia punya kerana Allah Ta'ala turun bid'a asyra ayat, beberapa belas ayat yang menceritakan tentang keburukan dia ataupun kejahatan yang dia buat. Mana dalam ayat 3 dulu bantah tentang Allah, tak percaya bangkit semula. Ayat 8 ni dia bantah tentang Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya cara bantahan tu Allah Ta'ala nafikan semua tiga-tiga. Yaqulu min jihatil minal jahli bimujarrad juzununihi. Mereka hanya bercakap semata-mata dengan apa? Dengan sangkaan semata-mata. Dengan agakkan ya. Tak ada ni orang lama dah mati tak hidup-hidup balik. Lama dah tok nenek kita pergi tak pulang-pulang pun. Jadi dia orang panggil main otak dia sajalah. Tidak ada dalil, tidak ada bukti mana-mana. Kalau dia pergi je kepada Nabi SAW, minta hidayah, minta bimbingan, dia selamat. Dia bukan tak kenal rumah dia apa sebelah rumah Nabi je. Semuanya di kawasan Mekah tu belaka, dekat Masjid Haram belaka. Tapi apa boleh buat? Itu dia panggil hidayah, itu milik Allah Azza wa Jalla. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Masih lagi berkeras nak mengatakan Nabi itu salah, Nabi itu ahli sihir, Nabi itu macam-macam tuduhan yang dilemparkan. Baik, kita tengok bantahan dia, Allah Ta'ala nafikan tanpa bukti, tanpa dalil. Tengok dia punya cara, watak dia. Thaniya 'atfihi liyudilla 'an sabilillah. Ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh. Ini cara Allah Ta'ala gambarkan betapa sombongnya mereka itu. Tak kiralah An-Nadar ke, Abu Jahal sendiri ke, siapa-siapa kumpulan. Yang pentingnya kumpulan yang membantah Nabi. Thaniya 'atfihi. Apa dia mana thaniya 'atfihi? Tengok Allah kata membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh. Allahu Akbar. Lawiyan jaim. Hanya kita kata beginilah.
apa? Maknanya watak. Apa Muhammad ni? Allah nak gambarkan kepada kita kesombongan dan keangkuhan ni si pembantah ni. Tuhan nak tunjuk pada kita kesombongan dan kedegilan bantah bukan sekat mulut sekali dengan watak. Paling saniya itfihi i'radan musim tekok gitulah. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana Al-Quran gambarkan kepada kita penentangan yang kuat. I'radan, tak mau dengar. Wa takabburan an qabulil haqi, sombong, tak mau menerima kebenaran. Yang ketiga, wahtiqar ad-da'i, dan menghina orang yang mengajak kepada kebenaran. Ini kita je kena belajarlah. Dalam kita berbantah, dalam kita berjidal, dalam kita berdebat, kalau kita rasa kita betul sekalipun, janganlah sombong sangat. Sewenang-wenangnya kita lemparkan tuduhan ataupun dengan cara memik muka, gaya kita, itu semua tu gaya-gaya penentang-penentang yang telah berlaku kepada Nabi SAW. Walhal Nabi itu orang baik. Mereka pun, puak-puak Quraisy pun dia kenal Rasulullah SAW. Dia kata Nabi ini Al-Amin. Awan Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Orang yang amanah. Orang yang mulia. Tapi bila sampai kepada prinsip menyentuh tentang gaya hidup mereka, habis. Down terus. Hilang terus, tak ada harga Nabi SAW di mata mereka. Di mata mereka. Baiklah para jemaah sekalian, ini yang kita belajar daripada Al-Quran tentang bagaimana penentang-penentang kebenaran itu, begitulah keadaan mereka. Lahu fid dunya khizyun. Tanda. Allah kata kumpulan yang lawan Nabi SAW ini menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah. Apa balasan dia? Lahu fid dunya khizyun. Ia akan beroleh kehinaan di dunia. Di antara kehinaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, para jemaah sekalian, awal-awal lagi, iaitu mereka hidup dalam keadaan hina, dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Abu Jahal dengan geng-geng dia, An-Nadha dan lain-lain, di antara orang yang telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam peperangan Badar. Tanda, dalam peperangan Badar, matilah puak-puak dia. Bila mati, Nabi kita SAW ambil mayat-mayat, jusah dia panggil ni, jusah ni, dicampaknya dalam telaga buruk di Badar dan ditimbuskan di situ. Malamnya selepas daripada itu Nabi pergi sallallahu alaihi wasallam, sebelum balik ke Madinah, Rasulullah pergi ke Qalib Badar, telaga tadi, tempat timbus puak-puak Abu Jahal tadi. Nabi pergi tanya, ya Aba Jahlin, Nabi kita panggil lah beberapa nama ketua-ketua besar tadi. Apa yang kamu dapat? Melawan aku, mu dapat apa? Kamu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, lahu fid dunya khizyun, bagi mereka dalam dunia ini mendapat zullun wa mahanatun, kehinaan di atas dunia. Di antara kehinaannya, mereka mati dan 70 orang lagi ditawan. Habislah cerita. Allahu Akbar. Lahu fid dunya khizyun. Jadi kata di para ulama, kalau ayat ini, kalaulah dia panggil ayat Makkiyah, maknanya dikatakan turun di Mekah, sedangkan benda itu berlaku di Madinah, adalah merupakan ikhbar bil ghaib, wahwa min mu'jizatil Quran, maka dia termasuk dalam mu'jizat Al-Quran. Nabi beri tahu kepada Nabi sallallahu, Allah Taala
Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puak-puak ni yang sombong ni, duk pusing tengkok ni, lawanmu ni, lahu fid dunya khizyun, mereka akan hina dalam dunia. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq, dan kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Hari kiamat kelak, azab yang membakar. Allahumma musta'an. Itulah kehinaan mereka. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-10. Maknanya di akhirat esok, jelaslah. Kan? Atas dunia ni pun sudah jelas. Mereka telah dihina oleh Allah Azza wa Jalla, mati dan juga ditawan. Kemudian pada hari kiamat itu Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui di mana mereka akan dicampakkan, di mana mereka akan dicampakkan. Sebab apa semua tu? Kenapa terjadi sedemikian? Zalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid, dan dikatakan kepadanya, dikatakan kepada puak-puak kafir tadi, puak-puak yang mati ataupun yang kena tawan, azab yang demikian ini, azab atas dunia tu dulu, ataupun dikatakan pada hari akhirat esok. Yuqalu lahu hina yazuqu azaban nar yaumal qiyamah. Dikatakan kepada mereka bila pada hari kiamat esok. Zalika bima qaddamat yadak. Azab yang kamu rasakan sekarang, yang menimpa ke atas kamu sekarang ini, mari daripada mana? Disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Disebabkan oleh tangan kamu sendiri. Wa anna Allah laisa bizallamin lil abid, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengazab. Azab siapa? Tidak mengazab orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi orang yang tak lawan Nabi, yang beriman, mereka ini akan masuk dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau kamu lawan, kalau kamu berdegil, itulah sebab, kata di para ulama, azab yang Allah SWT timpakan ke atas mereka itu dengan sebab apa? Yang pertama, ma qaddamat yadak. Apa disebabkan oleh apa yang kamu buat, disebabkan oleh tangan kamu. Biasalah kita kata tangan, dibuat oleh tangan. Walaupun dia cerca Nabi dengan mulut ke, dia cerca Nabi dengan apa saja penghinaan, tapi dia letak sebagai tangan. Sama juga bila kita cari rezeki, kita kata cari makan. Kan? Nak gimana tu? Cari makan. Walau kita bukan semua benda kita makan belaka. Ada duit yang kita beli pakaian, ada duit yang kita beli kenderaan, itu dia panggil istilah. Maknanya Allah Ta'ala sebut sini, semua dosa-dosa, bala yang turun itu dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan tangan kamu. Tangan dia lah buat kafir ke, maksiat ke, maka menjadi keadilan Allah Azza wa Jalla, orang yang derhaka akan dibalas dengan setimpal dengan apa yang mereka buat. Jadi para jemaah sekalian, itu kumpulan yang pertama dalam siri ini, iaitulah orang-orang yang degil kerah kepala lawan apa? Lawan Nabi SAW tanpa ilmu, tanpa hidayah, petunjuk, dan tanpa kitab. Dia lawan, dia panggil semata-mata lawan dengan siapa? Lawan dengan nafsu. Itu dia panggil dalam bahasa i'jazul Quran. Allah Ta'ala susun dalam ayat ini, ayat 8 ni, 3 perkara ahsana tartibin, susunan yang cukup menarik, cukup baik. Dia mula dengan penafian umum. Dia nafi apa? Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu.
Ilmu ni kalau tak pergi mengaji mana-mana pun tak ada masalah. Sebab dia panggil ilmu daruri. Mu tengok. Orang pun cerita semua alam dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu kena faham lah. Satu. Yang kedua, kita berpindah kepada benda yang lebih khusus, iaitulah huda. Huda ni makna petunjuk Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala juga bagi tahu mereka ni kitab pun dia tidak ada. Jadi kita kata Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita para jemaah sekalian daripada terjebak dengan berbantah-bantah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Berbantah tanpa ilmu, kalau kita bantah tanpa ilmu, begitulah keadaan. Cuma manusia ni, kata di ahli fikir, annas a'da ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang mereka tak tahu. Mereka akan memusuhi apa yang kita tak tahu. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita kena tengok, teliti, kita kena belajar pelbagai sumber supaya kita mendapat maklumat yang jelas tentang sesuatu perkara. Kalau kita dengar satu belah ya, yang salah kita kata salah yalah, kan? Tapi bila kita belajar ilmu, kita akan nampak ada perbahasan para ulama, ada keluasannya, dan ada perkara-perkara yang kita boleh bantah dan ada perkara yang kita mengatakan bahawa terdapat huraian ulama dalam masalah ini yang jelas. Baik, kita jangan mengulangi kesalahan tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa kitab. Baiklah, kita berpindah pada kumpulan yang kedua, iaitulah dipanggil kumpulan munafik yang tidak tetap pendirian. Sekali dia kata dia beriman, kemudian dia kafir balik, itu dia panggil kumpulan wal'iyazubillah, kumpulan munafik. Tengok ayat 11. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Ini dia panggil dalam bahasa mudah munafik. Munafik ni dia mari, dia masuk Islam, tapi kita ingat dia betul-betul Islam. Rupanya dia mari, kata orang, mencari peluang. Cari peluang ataupun cari makan, mencari kesempatan. Tengok ni Allah gambar apa suasana hidup mereka. Ini yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minan nas man ya'budullah ala harfin. Dia menyembah Allah Ta'ala, sikap pendirian dia tidak tetap. Fa in asabahu khair. Dan iaitu kalau mereka beroleh kebajikan. Asabahu khair. Boleh benda baik. Kita kata boleh ghadimah ke, boleh projek ke, boleh apa-apalah. Kan? Yang pentingnya boleh pulangan dunia. Boleh pulangan dunia, apa jadi? Itma'anna bihi, tetaplah hatinya dengan keadaan itu. Oh, okeylah, saya ikut Islam. Wa in asabathu fitnah. Dan kalau pula ia ditimpa fitnah, kesusahan, inqalaba ala wajhihi, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Allahul musta'an. Apa cerita ni? Tengok cerita sikit. Al-Imam al-Bukhari, sabab nuzul, sebab turun ayat ni apa dia? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi qawlihi ta'ala. Ibnu Abbas, seorang pakar dalam bidang tafsir, ulama umat ini, dia kata apa? Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ini ayat yang kita baca ni. Ada di kalangan manusia yang menyembah Allah Ta'ala sambil bergoyang. Bergoyang apa dia? Bergoyah pendirian. Maknanya tidak tetap. Kana ar-rajulu yaqdam al-Madinah. Seorang laki-laki ni dia mari ke Madinah. Mari. Bila mari Madinah, ikutlah Islam. Jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Fa'in waladat imra'atu ghulaman. Kalau isteri aku ni melahirkan anak laki-laki. Oh, rupanya dia mari Madinah ni sebab apa? Nak anak laki-laki.
Masa tu dia tak tahulah, dia tak ada ultrasound kan. Dia boleh check, tengok, ini baby ni laki-laki. Jadi dia mari, dia kata kalau anak laki-laki, aku tetaplah dengan agama Muhammad. Itu dia punya skill. Bagaimana nak tahu betul ke tak betul agama ni? Tengok anak dia boleh apa. Subhanallah. Itu dia panggil penetapan skema mengikut hawa nafsu semata-mata. Wa nutijat khailuhu. Nutijat ay wada'at. Ataupun dia punya khail, kuda dia beranak. Kuda dia beranak, comel, isteri dia beranak, gulam. Qala hadza dinun salih. Dia kata agama yang aku ikut ni agama yang benar. Agama yang aku ikut ni agama yang lurus, yang baik. Wa illam tadidi imra'atu, ataupun isteri dia memang belum lagi bersalin, belum lagi mengandung, tapi dia nak mengharapkan dia pergi Madinah tu dia boleh anak. Walam tuntaj khailuhu, dan kuda dia juga tak beranak. Boleh naik je, tak melahirkan anak. Bini dia juga tidak melahirkan anak. Qala hadza dinun saw. Dia kata agama Muhammad ni agama tak betul ni. Jadi, dia kira agenda peribadi dia saja. Betul ke salah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita kata ini satu pendirian yang cukup berbahaya. Tak adalah dia kira kepentingan diri. Itu dalam bahasa kita kata, dia masuk Islam tu semata-mata kepentingan diri, bukan kerana apa? Bukan kerana kedudukan yang baik. Allahu Akbar. Hadis ini, kisah ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi katanya, ada riwayat lain yang cerita, bila tak dapat hak dia nak, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad, aqilni. Aqilni ni maknanya bebaskan saya lah daripada ikatan. Dia orang kafir, bila dia mari, ni ada ni ayat ni. Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir. Anna a'rabiyan baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lain pula ni. Tu untuk tanda yang tadi dalam Bukhari. Seorang badui dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baya'a dengan makna ikat setia. Masuk Islam. Fa asabal a'rabi wa'kun. Tiba-tiba tak lama duduk di Madinah, orang Arabi ni sakit. Wa'kun tu dia panggil demam panas. Ay al-humma, demam panas. Biasa demam panas ni kalau kuat dia meracau, cakap, merapu kan. Fa'atal Arabi ila Rasulillah. Orang Badui tadi pun mari jumpa semula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aqilni bai'ati. Boleh tak saya nak tarik balik sokongan saya? Rupanya cerita tarik balik sokongan ni ada dah. Dia kata saja nak tarik baliklah sokongan saya kepada Tuhan. Maknanya tarik balik saya punya bai'ah tadi, ikat setia. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tak payahlah, duduk sini. Duduk sini. Tak puas hati. Tak lama datang pula mari. Minta aqilni bai'ati. Lepaskanlah ikat setia kita ni. Fa'aba, Nabi tak mau. Nabi kata, duduk sini. Nak lari ke mana kamu? Jangan lari. Thumma ja'ahu, 3 kali datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak. Nabi tak benarkan. Sebab kalau Nabi benar, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia murtad. Nabi kata duduk sini. Fa kharajal a'rabi, maka orang Arabi, orang Badui pun keluar daripada rumah Nabi, tempat dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kharaja, mana lari ya? Lari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni tuan-tuan, ni sangat bahaya juga ni. Innamal Madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinah ini
Bumi Madinah ini kalkir, seperti api penempar besi. Api tukang besi. Kan tukang besi ni bila dia nak hilangkan karak-karak daripada besi itu, dibakarnya. Itu api. Kir itu makna api, tukang besi. Tanfi khabasaha, menghilangkan, mengeluarkan benda-benda yang tak baik. Nabi kita buat bandingan, mengeluarkan benda yang tak baik, wa yansa'u tayyibaha, dan dia akan keluarkan, tinggalkan yang baik-baik. Bila api itu kita cana dia, kita bakar dia, hilanglah karak-karak, yang tinggal lagi besi yang baik. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Sama juga Bukhari dan Muslim meriwayatkan dia. Baiklah para jemaah sekalian, kita fahamlah sebab itu waktu ana habis tamat belajar di Madinah, ketika itu kita rasa nak balik tu sebab, tuan-tuan. Sebab kita sudah sebati duduk di sini, duduk dalam selalu hari-hari, contohnya kita dapat pergi ke Masjid Nabawi, dapat bagi salam kepada Rasulullah dari dekat, dapat tengok ma'alim, tempat-tempat sejarah perjuangan Nabi SAW. Jadi bila tamat tempoh nak balik, itu kita rasa sebab. Mana kita berdoa, ya Allah, aku tinggalkan bumi Madinah, bukan tak suka dengan Madinah, tapi sudah tamat kita punya visa permit belajar balik. Dan pasal itulah tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang ada keuangan, orang yang ada duit, ada peluang, pergilah ke Madinah. Kalau kita sehingga Nabi kita bagi galakkan, man istata'a yamut bil Madinah falyamut biha. Mana siapa dia boleh tinggal di Madinah ni, tinggallah dia sampai mati. Sebab aku akan bagi syafaat kepada orang yang meninggal di sini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, atas rezekilah. Ada orang boleh duduk lama, ada orang tinggal di sana sampai mati, ada orang yang pergi sekejap macam kita ni kan. Pergi 2 hari, 2 malam, 3 malam, kita balik, kita pergi pula. Kita kata alhamdulillah. Maka orang yang Nabi kata, kalau kamu tak suka, dia lari. Nabi kata, al-Madinatu tanfi khabasaha. Orang yang tak baik, orang tak juru, tak akan duduk di Madinah. Biarlah dia pergi. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sebab itulah, Nabi juga beritahu, ni dalam buku yang saya usahakan ni, waktu belajar dulu, nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Nabi SAW menggalakkan kita tinggal di Madinah dan memberi galakan yang besar. Di antara kelebihan Madinahnya, Nabi mengata, innal iman, Madinah ni tapak iman. Tapak iman. Sekarang ni seluruh dunia dia pergi, akhir di zaman nanti bertapak balik iman di pangkal dia di Madinah itu, sebagaimana ular yang menjalan sana sini, akhirnya petang dia balik ke sarang dia. Itu dia panggil tapak Madinah. Jadi alhamdulillah, Madinah inilah di antara tempat yang baik. Sebab itu Allah Ta'ala pilih Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan jasad yang mulia juga berada di mana? Berada di bumi Madinah. Sampai hari kiamat. Baiklah, siapa yang keadaan demikian, Zalika huwal khusranul mubin. Zalika huwal khusranul mubin. Dengan sikapnya itu, rugilah dia akan dunianya dan akhiratnya. Rugi dunia, rugi di akhirat. Itulah kerugian yang terang dan nyata. Itulah kerugian yang sangat terang dan nyata. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang dia buat? Nih, buat kafir ni dia buat apa lagi? Setelah dia lari ataupun munafik yang muzabzab, hidup terumbang-ambing ini, apa dia buat? Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain dari Allah. Apa yang boleh buatlah. Yang pentingnya mereka telah melakukan syirik. Makhluk itu yang tidak dapat memuliakannya, membahayakannya. Dia makhluk nak bahaya apa kan? Dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. La yadurruhu wa la yanfa'uhu.
Nak beri bahaya pun tidak, beri manfaat pun tidak. Dia tokok kayu, tongkol kayu, tokok batu, berkelip mata pun tidak, senyum pun tidak, apa yang manfaatnya? Tapi apa boleh buat? Sudah sesat pergi mencari benda-benda yang syirik. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh terpesong. Itulah kesesatan yang jauh terpesong. Apa boleh buatlah. Setiap orangnya ada nasib. Kita yang dapat hidayah Allah Azza wa Jalla ini sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Ujian-ujian yang datang, anggaplah itu sebagai satu proses kematangan. Proses kematangan bahawa dia datang memang dengan niat tadi. Nak suruh bini dia beranak, nak suruh kuda dia beranak. Jadi apa masuk Islam kerana nak benda-benda macam tu kan? Baiklah, ayat yang ke-13. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Ia menyeru dan menyembah makhluk yang dengan perbuatan demikian mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkannya. Mudarat itu lebih dekat dari manfaat yang diharapkan. Mudarat kepada dia sendirilah, apa yang tak mudaratnya? Sebab dia telah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, atas dunia pun hina, atas di akhirat esok, na'udzubillah, lagilah dahsyat. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. La bi'sal maula. Demi sesungguhnya, seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu. Itulah kita nampaklah. Kan seburuk-buruk makhluk yang disembah. Penolong yang dicari, siapa dia? Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kerana itu para jemaah sekalian, dalam masalah syirik, masalah benda-benda yang merusakkan iman dan Islam, kita kena ambil berat. Kita kena ambil cakna, kata orang. Kena ambil berat. Tak boleh kita pandang remeh, pandang mudah. Cuma janganlah pula bila orang cerita kepada kita batasan iman dan kufur. Kita ada dua. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Mesti ke Hadis. Mesti ke Hadis Nabi SAW yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri. Sekarang ni JAKIM di bawah Menteri, di Jabatan Perdana Menteri, keluar kitab. Tengok dalam jilid yang pertama, bab yang akhir. Dalam bab kewajipan menjaga iman dan Islam. Dia telah menyenaraikan perkara yang boleh menjadikan, merusakkan iman seorang itu atau menjadi syirik, na'udzubillah, dengan 3 sebab. Yang pertama, i'tiqad. Orang yang percaya ada kuasa lain yang sebanding dengan kuasa Allah, maka syirik. Yang kedua dengan perkataan. Dia sendiri kata ada makhluk lain, maka ini juga syirik. Yang ketiga dengan perbuatan, pergi sembah berhala, pergi sembah benda-benda yang, maka ini juga dikira syirik. Jadi para jemaah sekalian, syirik itu benda sangat berbahaya, boleh merusakkan iman dan Islam bagi orang yang sudah Islam. Ini kita kena belajar. Tengok dalam kitab Mesti ke Hadis. Baiklah para jemaah sekalian, kita mengatakan sangat besar peranan para pendakwah, para doa menyatakan perkara ini supaya masyarakat sedar tentang benda-benda yang sangat berbahaya. Tengok Allah Ta'ala sebut. Hidup seru benda yang tak ada kuasa. Kuasa mudarat pun tidak, kuasa manfaat pun tidak. Kenapa kita nak jadikan dia sebagai sembahan? Sebagai tempat pergantungan, sebagai tempat pertolongan. Itu yang dikatakan oleh para ulama Islam kita. Baiklah. Kita tamat dah 2 kumpulan. Kumpulan pertama kafir terus. Kumpulan yang kedua munafik, wal'iyazubillah. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga dalam siri kita ini, iaitulah orang yang beriman. Ayat 14. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Allahu Akbar. Ini tandalah para jemaah bagi orang yang beriman, orang yang beramal dengan amal soleh. Apa dia satu-satu amalan tu nak jadi soleh, telah kita bincangkan dalam siri-siri yang lepas. Para ulama mengatakan amal yang soleh yang pertama, apa dia? Beriman kepada Allah. Kita lakukan amalan itu semata-mata ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apa dia yang kedua? Iaitulah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maka dia jadi amal soleh. Ikhlas, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita layak untuk menjadi hamba Allah Taala yang beriman, yang ikhlaskan amalannya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, dan juga mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Kita jangan ambil satu ya. Dalam bab tauhid, bab menjaga akidah, kena kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat, atau yang disebut dengan nama salafus salih. Kerana itu jalan yang selamat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Kemudian kita juga melakukan segala perkara yang ditetapkan oleh para ulama kita yang muktabar. Jadi kita pergi dari sudut akidahnya, dari sudut amalannya, dan dari sudut akhlaknya. Tiga-tiga komponen ini mudah-mudahan kita layak. Kita akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan orang yang beriman, orang yang beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala lakukan apa yang dia nak. Tidak ada bantahan, tidak ada siapa boleh membantah, tidak ada siapa boleh lawan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan kumpulan itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, hari ini 1 hari bulan Jun, bermulanya lockdown ataupun kawalan pergerakan. Tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dengan keadaan yang tertentu. Maka saya sebagai ketua usrah ini juga menyeru kepada muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, supaya kita banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak bermunajat kepada Allah. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran. Tinggalkanlah polemik-polemik perbalahan. Ini setengah orang ni waktu saat begini masih lagi nak berkelahi. Masih lagi menyatakan tuduhan-tuduhan. Kita mengatakan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, nattaqillaha, kita bertakwa kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita yang lepas, tinggalkan maksiat-maksiat yang ada, banyak bermunajat, banyak ibtihal. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keamanan pada negeri kami ini, hilangkanlah wabak yang sedang mengganas hari ini, yang sedang COVID sedang melonjak naik, orang-orang yang kena, ramai yang sudah meninggal. Maka kita berdoalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan wabak ini, dan juga Allah Ta'ala amankan negara kita daripada sebarang persengketaan, sama ada persengketaan di kalangan orang-orang politik, orang-orang ekonomi, orang-orang agama. Kita minta supaya mereka ini tenang, balik kepada jalan perdamaian, dan banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita yang akan datang, bermula ayat yang ke-15. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.